Tuan-tuan dan puan-puan, emas yang dicari bukanlah emas yang kita dapat nampak, kita dapat lihat dan kita dapat pegang. Sebagaimana emas yang serba kekuningan, serba berharga dan sering menjadi rebutan di seluruh dunia oleh umat manusia ataupun dalam kalangan dimensi gaib sekalipun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pencerahan yang saya nak bawa pada hari ini berkenaan dengan emas yang sebenar-benarnya. Menurut guru saya, Wali Ibrahim Al-Malik, mengatakan bahawa pada bangsa Melayu itu sudah ada emasnya sendiri, sudah ada alif, mim, sinnya sendiri. Makna kata, emas yang kita gali di dalam tanah itu bukanlah emas yang sebetul-betulnya. Emas yang sebenar-benar emas adalah alif, mim dan sin. Apakah alif, mim dan sin tersebut? Jadi pada hari ini, bila mana pada bangsa Melayu itu kembali mendapatkan emas ini, maka bangsa ini akan kembali menjadi bangsa yang sangat hebat. Kerana bangsa yang hebat ini menjadi begitu berharga kerana mereka ada emas ini dalam jiwa mereka, dalam diri mereka. Kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat sejarah-sejarah lepas, sejarah-sejarah lalu, Nusantara ini adalah satu rantau yang sangat subur, yang sangat mekar dengan Islam. Sebab itulah kebanyakan rakyat di Nusantara ini, budi bahasanya itu sangat halus, bahasanya itu sangat penuh dengan kiasan dan penuh dengan budi bahasa yang sangat tinggi. Makna kata, ketamadunan Nusantara itu adalah satu ketamadunan yang pada paras yang tertinggi. Sebab itulah banyak masyarakat di seluruh dunia datang bertandang ke Nusantara untuk menjalankan apa jua aktiviti, terutamanya aktiviti perdagangan, aktiviti keilmuan dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang merancakkan lagi ketamadunan di Nusantara itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana bangsa Melayu ini boleh jadi kembali hebat untuk jadi seperti bangsa yang terdahulu? Kenapa pihak musuh nak merebut kawasan ini, ingin menghapuskan bangsa ini, ingin menjarah, membawa balik segala khazanah-khazanah yang ada di sini? Kenapa? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alif, huruf yang pertama, alif, mim, sin ini, alif huruf yang pertama ini adalah merujuk kepada Ibrahimiyah. Itulah Nabi Ibrahim AS. Kenapa Nabi Ibrahim? Kerana pada bangsa ini sebenarnya mereka ini sudah mempunyai ketauhidan yang sangat hebat. Nabi Ibrahim AS digelar sebagai bapa ketauhidan, bapa tauhid, yang mana dalam tahiyat awal, tahiyat akhir kita menjemput nama Nabi Ibrahim AS adalah kerana faktor ketauhidan yang sangat tinggi, tauladan yang mana Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tetapi kerana keyakinannya yang sangat tinggi kepada Allah, maka api menjadi sejuk. Allah membantu Nabi Ibrahim kerana keyakinan, kerana ketauhidan Nabi Ibrahim AS itu sendiri. Dan huruf yang kedua, mim, Muhammadiyah, iaitulah kasih sayang, lambang kasih sayang. Rasulullah SAW ini dakwahnya itu membawa cinta. Jadi mim ini merujuk kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, penghulu segala nabi, rasul pada umat akhir zaman ini. Jadi Rasulullah SAW ini mempunyai luhur pekerti yang sangat mulia, budi bicara yang sangat-sangat halus, dan mempunyai kecintaan yang sangat tinggi dan kasih sayang antara satu sama lain. Jadi tidak peliklah tuan-tuan dan puan-puan, orang Melayu mempunyai sifat budi pekerti ini kerana mencontohi baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan nenek moyang kita ini selalu berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam apa jua perkara sekalipun, nak buat air tawar pun berselawat, kan? Kita ada majlis berzanji lah, kita ada akikah tu pun kita buat juga apa, marhaban apa semua. Itu semuanya ada selawat yang menandakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Belum kita bercerita lagi kenapa nama pada orang Melayu ni banyak permulaannya itu Muhammad, Muhammad Abdullah, Muhammad Hisham, Muhammad Azrul. Kenapa ada Muhammad di hadapan? Ini adalah tanda kasih dan cinta kita. Moga-moga kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dan rajin-rajinlah kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sin, huruf yang ketiga. Tadi alif, kedua mim, dan huruf yang ketiga adalah sin, Sulaimaniyah. Sulaimaniyah ni adalah merujuk kepada Nabi Sulaiman AS, simbol kepada kebijaksanaan. Nabi Sulaiman AS adalah raja yang agung, yang menguasai seluruh dunia, nyata ataupun gaib. Jin itu tenteranya
Dan orang Melayu menjadikan Nabi Sulaiman alaihissalam ini sebagai ikutan. Sebab itulah orang Melayu dahulu, kerajaan-kerajaannya adalah kerajaan yang sangat hebat, kerajaan yang unggul, kerajaan yang sangat agung. Tak payah pergi contoh yang jauh-jauh, cukuplah kita tengok Kesultanan Melayu Melaka yang menjadi sebuah empire yang sangat hebat, yang menjadi wakil khalifah di rantau Nusantara, sehingga pada zaman kejatuhan Melaka itu sendiri susah untuk diruntuhkan, perlu diruntuhkan dari dalam, dirosakkan dari dalam, barulah Kesultanan Melayu Melaka itu jatuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Alif Mim Sin, yang mana ini adalah inspirasi daripada guru saya Walid Ibrahim Al-Malik, mengatakan jika kita ada 3 perkara ini, Alif Mim Sin ini, kita ada Ibrahimiyah, kita ada Muhammadiyah, kita ada Sulaimaniyah, insya-Allah bangsa ini akan kembali bangkit semula. Jika betul kita ingin bangkit, bangkitlah kembali menegakkan agama. Sebab itulah bangsa kita. Bangsa kita ini takkan terpisah dengan Allah dan Muhammad. Bila memisahkan perkara ini, bangsa kita akan terjadi seperti mana pada hari ini. Inilah bangsa kita, kerana kita sudah jauh daripada Allah dan Muhammad, kerana kita sudah tidak ada Alif Mim Sin, kita sudah tidak ada emas ini, yang mana kita sudah kehilangan begitu lama, hampir ratusan tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah emas yang perlu digali semula dalam jiwa kita, yang perlu diaktifkan kembali oleh seluruh umat Melayu Islam ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tak kiralah kita ini pemimpin, rakyat jelata sekalipun, kita perlu ada nilai emas ini. Barulah kita ini betul-betul bangsa yang berharga di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, Assalamualaikum.